رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالك يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Imam, pegawai-pegawai, EJK Surau, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah pertemukan kita pada pagi yang penuh keberkatan ini di waktu subuh, di bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang Allah taala muliakan, kita walaupun tidak ada pertalian darah, tetapi kita satu kalimah. Dalam dada tuan-tuan ada kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam dada saya ada kalimah la ilaha illallah. Saya ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita semua adalah bersaudara. Tak kiralah dia orang kulit hitam ke, dia orang kulit putih ke, dia orang Pakistan ke, dia orang Bosnia ke, orang Afrika ke. Bila dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita semua adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah yang bersaudara. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu golongan yang mana golongan itu berada di naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah di dunia dahulu mereka berjumpa dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berjabat tangan, kita bersalam dengan saudara kita, kita salam dengan kawan kita, sebelum kita nak lepas tangan, Allah taala gugurkan dosa-dosa kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan pertemuan kita ini diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang Allah taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah buat satu ketetapan pada kita, bahawasanya kejayaan saya, kejayaan tuan-tuan, kejayaan seluruh umat ini adalah sejauh mana seorang itu dapat taat perintah Allah dan ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan manusia tuan-tuan bukan terletak pada rupa parah yang cantik, yang elok, yang handsome. Kejayaan manusia bukan terletak pada duit ringgit yang banyak. Kejayaan manusia bukan terletak pada pangkat-pangkat yang tinggi. Tetapi kejayaan manusia, kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah, dapat sama-sama pagi ini kita solat fardu subuh, cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat adalah satu perintah Allah, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengerjakan dengan secara berjemaah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bagi tahu satu orang, dia ambil wuduk dengan sempurna dari rumah dia, dia langkah mai masjid, satu langkah Allah ampunkan dosa dia, satu langkah Allah angkat darjah dia. Sahabat Nabi, apabila mereka dengar hadis ni tuan-tuan, ada sahabat dia mai langkah masjid pendek-pendek.
Pasal apa? Pasal dia nak dapat begitu banyak ganjaran yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita pernah pergi Mekah tuan-tuan, kebiasaannya kita akan pergi ziarah ke Taif. Di Taif kebiasaannya kita akan ziarah di masjid sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan, rumah dia dengan masjid jauh lebih kurang 2 km. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ni setiap waktu dia akan pergi ke masjid dengan berjalan kaki setiap waktu jauh lebih kurang 2 km tuan-tuan. Dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bagi tahu, berilah berita gembira kepada orang yang berjalan di waktu kegelapan malam pergi ke masjid, mereka akan mendapat nur cahaya di akhirat nanti. Mereka mati masuk dalam kubur, kubur mereka akan bercahaya. Mereka duduk di padang mahsyar, padang mahsyar mereka akan bercahaya. Ini adalah orang yang berulang ke masjid, ulang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang selalu kita duk dengar dah tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bagi tahu, orang yang solat fardu Isya secara berjemaah seolah-olah dia beribadat separuh malam. Orang yang solat fardu subuh secara berjemaah seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Satu hari tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar, waktu subuh Sayyidina Umar jadi imam. Habis sembahyang subuh, Sayyidina Umar tengok satu orang sahabat Nabi tak ada. Sulaiman bin Abu Hasmah, dia tak ada dalam sembahyang subuh berjemaah di masjid. Habis selesai semua, Sayyidina Umar pergi rumah Sayyidina Sulaiman. Sayyidina Umar ketuk pintu, keluar mak Sayyidina Sulaiman. Bila mak dia keluar, Sayyidina Umar tanya, kenapa yang pagi tadi Sulaiman tak main sembahyang berjemaah subuh di masjid? Mak Sulaiman bagi tahu, semalam Sulaiman mengerjakan sembahyang sunat sepanjang malam. Apabila tibanya waktu subuh, dia tertidur, tak sempat nak pergi subuh berjemaah di masjid. Sayyidina Umar kata, aku lebih suka sembahyang subuh berjemaah daripada sembahyang sunat sepanjang malam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalau hampa tahu betapa besarnya sembahyang Isya berjemaah dan solat subuh berjemaah, nescaya hampa akan mai dalam keadaan merangkak. Tuan-tuan, betapa besarnya solat berjemaah Isya dan subuh berjemaah tuan-tuan. Dan kita yang mai imarah rumah Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Taala sebut, subuh kita mai dah, kita balik, sagi zuhur kita mai pula, kita balik, asar mai pula balik, maghrib mai pula, duduk dalam majlis ilmu, tunggu sampai Isya. Hari-hari kita punya jadual macam tu tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dan kita doalah banyak-banyak pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita setiap waktu kita mai berjemaah di surau ni tuan-tuan, insya-Allah. Dan kita doa banyak-banyak pada Allah, mudah-mudahan rokok kita, sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedar tidak sedar tuan-tuan, hari ini kita dah masuk 29 Syakban, Ustaz. 29 Syakban. Allahu Akbar. Maknanya lebih kurang 1 hari lagi insya-Allah kita nak masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang mulia, Ramadan Karim. Dan seawal bulan Rajab lagi kita dah berdoa dah kepada Allah dengan doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Daripada bulan Rajab lagi kita dah ulang dah doa ni tuan-tuan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab
dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Daripada bulan Rajab lagi tuan-tuan, kita dah ulang dah doa ni tuan-tuan. Dan ada sahabat Nabi SAW, ada sahabat 6 bulan lagi nak masuk Ramadan, dah berdoa dah kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan lagi nak Ramadan, dah berdoa dah kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Ni sahabat tuan-tuan. Dan selepas pada Ramadan 6 bulan lagi sahabat berdoa kepada Allah supaya Ramadan yang mereka lalui itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan sudah tentunya tuan-tuan, sudah pastinya apapun akan berlaku, Ramadan tetap akan mai lebih kurang 1 hari lagi insya-Allah. Dan yang tidak pasti tuan-tuan adalah kita. Belum tentu lagi tuan-tuan nak bertemu dengan Ramadan. Pasal apa tuan-tuan? Ada orang lagi sebulan lagi nak Ramadan, Allah ambil nyawa dia. Ada orang tuan-tuan lagi 2 minggu lagi nak Ramadan, Allah ambil nyawa dia. Ada orang tuan-tuan lagi seminggu lagi nak Ramadan, Allah ambil nyawa dia. Ada orang tuan-tuan lagi sehari lagi nak masuk Ramadan, Allah ambil nyawa dia tuan-tuan. Allahu akbar. Sebab tu kita tak boleh yakin tuan-tuan esok boleh hidup ke tak. Sahabat-sahabat Nabi pun, mereka pun tak yakin esok boleh hidup ke mati tuan-tuan. Sahabat pun tak boleh yakin. Sebab tu kita kena banyak berdoa kepada Allah, moga Allah panjangkan umur kita, moga dapat lagi tuan-tuan bertemu dengan Ramadan pada kali ini insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan demi Ramadan kita duk sambut. Dah berpuluh kali dah tuan-tuan kita puasa di bulan Ramadan. Ada di antara kita yang puasa dah 30 tahun dah duk puasa. Sempat puasa 30 tahun dah. Ada yang puasa dah 40 tahun dah duk puasa. Ada yang puasa 20 tahun dah tuan-tuan. Dan kita ni tuan-tuan puasa lebih pada Nabi lagi. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sempat puasa bulan Ramadan sebanyak 9 kali sahaja. Nabi SAW sepanjang hayat Rasulullah, Nabi sempat puasa di bulan Ramadan sebanyak 9 kali sahaja. Kita ni tuan-tuan dah berpuluh-puluh kali dah kita sambut, kita puasa di bulan Ramadan. Baik. Persoalan dia tuan-tuan, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dan selepas Ramadan. Itu persoalan dia tuan-tuan. Dalam ayat yang saya baca tadi dalam rakaat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mai kita pejam mata tuan-tuan, kita muhasabah diri kita tengok. Ramadan tahun lepas kita ni duduk di tahap mana? Ramadan 2 tahun lepas kita duduk di tahap mana? Sama saja ke ataupun tahun lepas okey sikit ke ataupun lebih teruk ke macam mana tuan-tuan? Kita nak kena cek balik. Aku ni duduk di tahap mana? Ramadan tahun lepas Quran khatam ke tak khatam? Tahun lepas punya Ramadan semayang ada tinggal ke tak? Semayang jemaah kadang mai ke kadang tak mai ke macam mana? Tarawih tahun lepas kadang semayang kadang tak semayang ke macam mana? Tuan-tuan. Zakat tahun lepas lupa bayar ke macam mana? Kita kena muhasabah balik tuan-tuan. Nak kena tengok balik. Aku ni tahun lepas duduk di tahap mana tuan-tuan? Berubah sikit ke? Ataupun duduk macam tu juga ke macam mana tuan-tuan? Pasal puasa ni rahsia diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ibadah semayang orang boleh nampak kita rokok, kita sujud. Ibadah umrah, ibadah haji. Sebelum nak pergi haji lagi orang dah tahu dah kata kita nak pergi haji. Kita buat baca Yasin, nak abang kata kita pergi buat haji. Orang dah tahu dah kita nak pergi buat haji. Orang nampak. Kan?
Di Mekah kita pakai ihram, tawaf dan sebagainya, orang nampak. Ibadah zakat pun orang nampak. Tetapi ibadah puasa ni tuan-tuan adalah rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama bagi tahu kenapa Nabi SAW dan sahabat beria-ria sangat nak masuk Ramadan. Tak sabar ni, 6 bulan lagi nak Ramadan. Dah berdoa dah kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Sahabat tu tak sabar dah nak masuk bulan Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Jawabnya, Ramadan ini adalah Allah Ta'ala nak tunjuk salah satu cara tanda Allah tu kasih kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu cara Allah Taala nak tunjuk peluang pada kita supaya kita dapat menandingi amalan-amalan umat terdahulu daripada kita tuan-tuan. Memandangkan umur-umur kita ni tuan-tuan tak panjang mana, tak macam umat-umat Nabi lain. Kalau umat Nabi-Nabi lain tuan-tuan, dulu mereka umur mereka ratusan tahun. Sudah tentu tuan-tuan amalan mereka tu banyak. Kerana apa? Kerana umur mereka tu panjang hingga ratusan tahun. Contoh Nabi Nuh. Berapa umur Nabi Nuh? 950 tahun. Sudah tentu tuan-tuan umat-umat terdahulu amalan mereka sangat banyak kerana umur mereka mencecah ratus tahun. Nak bandingkan dengan kita umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan tak panjang mana, antara 60 ke 70 ya. A'maru ummati baina 60 ila 70, kata Rasulullah, umat aku antara 60 ke 70 ya tuan-tuan. Yang lebih pada 70 tu tak banyak mana. Hak 75, hak 78, hak 81, hak 99, hak 92, hak 93, tak banyak mana tuan-tuan. Tambah kita duduk di akhir zaman ni tuan-tuan, Allah, muda-muda yang mati. 40, 50 pun dah ramai dah mati tuan-tuan. Jadi umur kita ni tuan-tuan, kata Nabi tak panjang mana, antara 60 ke 70 ya tuan-tuan. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak suruh kita menandingi amalan umat terdahulu, maka Allah hadirkan, Allah hadiahkan Ramadan kepada kita tuan-tuan. Ramadan Allah Ta'ala jadikan satu malam yang disebutkan khairum min alfi syahr. Rakaat kedua tadi tuan-tuan surah Al-Qadr, Allah Ta'ala sebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam tu saja tuan-tuan lebih baik daripada 1000 bulan, dan bersamaan lebih kurang dengan 83 tahun tuan-tuan. Malam tu kita tengah baca Quran, ditakdirkan malam tu malam Lailatul Qadar tuan-tuan, sama dengan 83 tahun kita ada baca Quran. Mau kata malam tu kita iktikaf di rumah Allah, pi kena malam tu malam Lailatul Qadar, 83 tahun punya doa iktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata malam tu kita bersedekah, pi kena malam tu malam Lailatul Qadar, 83 tahun punya kita duk bersedekah tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita bersiap nak dapatkan satu malam yang sangat besar daripada bulan Rejab hari tu tuan-tuan. Sya'ban ni kita duk kena bersedia dah untuk dapatkan satu malam yang sangat-sangat besar ni tuan-tuan. Buatnya dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau kata dapat malam Lailatul Qadar dalam umur kita ni dapat 10 kali saja, Allahu Akbar tuan-tuan, pun cukup dah. Kalau kata dalam umur kita ni dapat 10 kali saja malam Lailatul Qadar tuan-tuan, Allahu Akbar, 830 tahun punya doa dah tuan-tuan. Dan Ramadan ni tuan-tuan umpama madrasah, umpama sekolah, umpama pondok, umpama universiti, yang mana tuan-tuan sebelum kita nak masuk universiti, nak masuk sekolah, ni buka sekolah ni tuan-tuan, perlu persediaan.
Jadi nak dapatkan satu malam yang sangat besar tu tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan bulan Rajab, bulan Sya'ban ni tuan-tuan. Bulan Rajab dan Sya'ban adalah persiapan untuk kita nak hadapi bulan Ramadan, supaya apa tuan-tuan? Supaya kita tidak terkejut apabila masuk Ramadan sehari dua ni tuan-tuan. Start daripada Rajab hari tu tuan-tuan, Sya'ban kita duk latih dah puasa sunat, supaya apa? Supaya masuk Ramadan kita rasa ringan untuk kita nak puasa. Kita tak rasa terkejut kita nak puasa tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan dia duk lazim dah duk puasa sunat Isnin Khamis. Ada yang duk ambil puasa hari putih 13 14 dalam bulan Islam. Bila orang hak dia duk rajin duk puasa sunat ni tuan-tuan, bila masuk Ramadan dia rasa tak ada apa dah, dia rasa ringan dah. Pasal apa? Pasal duk asyik dah duk puasa tuan-tuan. Start daripada bulan Rajab hari tu, Sya'ban ni tuan-tuan, kita duk latih dah, kita duk asyik dah baca Quran, supaya apa tuan-tuan? Ramadan nanti kita lebih ringan lagi untuk baca Quran. Tapi kalau bulan lain kita tak baca Quran ni tuan-tuan, masuk bulan Ramadan, Allahu Akbar. Kalau hak jenis lancang tu tak apalah. Kalau kata hak jenis tak lancang tu tuan-tuan, Allah. Bila mai tadarus, dia nak tadarus tapi baca tak lancang. Bila orang duk tegur dia marah. Tuan-tuan. Pasal tak baca Quran. Quran nanti bukan tunggu bulan Ramadan baru nak baca. Daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan-bulan lain pun kita duk kena asyik dah baca Quran tuan-tuan. Start bulan Rajab hari tu, bulan Sya'ban ni tuan-tuan, kita duk latih dah main sembahyang berjemaah di surau tuan-tuan. Supaya apa? Supaya nanti bila masuk Ramadan, surau pun tak terkejut tengok dah. Pasal apa? Pasal tak pernah main tuan-tuan. Bila main Ramadan, dia main tuan-tuan. Daripada law ni kita duk latih dah. Subuh main, Aisyah, Maghrib, Asar main duk latih dah tuan-tuan. Dan bulan Ramadan ni tuan-tuan adalah bonus Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi SAW setahun sekali. Tuan-tuan, kita kalau kita kerja, bos kita bagi bonus setahun sekali, hujung tahun bagi. Kita punya seronok tu tak tahu nak habaq. Kita plan macam-macam dengan bonus 2,000 hak kita dapat tu lah. Kita bawa anak isteri kita pergi sana pergi sini. Dengan 2,000 tu lah macam-macam kita plan nak beli ni tuan-tuan, punya seronok. Hak mana dunia tu pun dunia tu akan pi macam tu ya tuan-tuan, tak ada apa pun. Tapi ni bonus Ramadan hak Allah nak bagi kat kita ni tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Dan bulan Ramadan ni tuan-tuan, Nabi SAW sebut kepada kita, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana Allah, kerana iman, kerana mengharapkan keredaan Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Tuan-tuan, dia puasa kerana Allah, bukan kerana orang puasa aku pun nak puasa. Dia puasa kerana Allah, bukan kerana ini acara tahunan. Dia puasa kerana Allah, bukan kerana pasal nak raya. Ada orang dia puasa tuan-tuan pasal dah nak raya dah, mesti kena puasa. Ada orang macam tu. Ada orang dia puasa kerana apa? Pasal nak diet. Ramadan punya puasa, dia plan 30 hari ni aku nak puasa, mau target Ramadan ni badan ni turun 10 kilo. Ada orang niat puasa macam tu. Tuan-tuan. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kerana Allah, kerana iman, kerana mengharapkan keredaan Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Tapi kita ni tuan-tuan silap. Anak-anak baru nak belajar puasa. Anak tanya mak, kenapa yang kita ni kena puasa, mak? Mak pun jawab, kita kena puasa lah pasal kita nak raya dah ni. Kalau tak puasa, tak boleh raya. Kita jawab kat anak macam tu. Kena puasa lah. Tidak, tak boleh main bunga api. Tak boleh main meracun malam raya. Mak bagi tahu macam tu kat anak.
Allahu Akbar. Patutnya tuan-tuan bagi tahu ke anak betul-betul kita puasa tu kerana apa? Kerana Allah suruh. Nanti mak pergi baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Mak nanti pergi baca ke anak macam tu. Pasal apa yang kita kena puasa? Pasal Allah suruh. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang bakal kita sambut ni tuan-tuan, Allahu Akbar, merupakan tetamu istimewa. Tetamu ni tuan-tuan, dia mai setahun sekali saja tuan-tuan. Kehadiran dia membawa 1001 kebaikan dan keberkatan. Bagi orang yang beriman akan rasa seronok dengan kehadiran Ramadan. Orang beriman ni tuan-tuan, Allah dia punya seronok tu nak masuk Ramadan tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi bagi orang yang munafik, dia rasa lagu semak perut dah. Lah, hari tu main tak ada nak kata main pula dah. Dia rasa lagu semak perut dah, tuan-tuan. Dia rasa lagu semak perut. Ni orang yang ada sifat munafik. Tapi orang yang beriman, Allahu Akbar, dia punya seronok nak sambut Ramadan tuan-tuan. Dia buat kenduri, dia hias rumah bagi elok-elok, bukan pasal nak raya, pasal Ramadan nak main tuan-tuan. Allahu Akbar. Kedatangan bulan Ramadan ni tuan-tuan merupakan berita gembira kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila menjelmanya bulan Ramadan, nescaya dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Apabila menjelma bulan Ramadan, nescaya dibuka pintu-pintu syurga. Allah Ta'ala nak bagi peluang yang banyak kepada kita tuan-tuan. Ditutup pintu-pintu neraka, segala program maksiat di bulan Ramadan tak ada sambutan. Tuan-tuan, mana ada bulan Ramadan orang berduyun-duyun pergi tengok bola, tak ada. Walaupun ada game bola bulan Ramadan, tapi orang tak ramai habis. Tak ada sambutan. Orang kalut nak semayang tarawih dan sebagainya tuan-tuan. Dan syaitan dibelenggu. Dan bulan Ramadan ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, awalu syahri Ramadana rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu isqum minan nar. Permulaan bulan Ramadan itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni bulan Ramadan ni awal dia penuh dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, dimurahkan rezeki kita tuan-tuan. Orang yang sebelum Ramadan tak pernah menega pun, bila main Ramadan dia menega, dia punya rezeki dia Allah melimpah luah. Sembang dengan satu orang Pak Long tuan-tuan, tahun lepas dalam Ramadan saja dia jual baju 80,000 punya keuntungan dalam Ramadan saja. Kalau tuan-tuan biasa pergi di Kedah, tuan-tuan boleh tengok dalam TikTok ke dalam Facebook ke, nanti pergi type rojak merebuk di Kedah. Rojak tu tuan-tuan, Ustaz, dia buka Ramadan saja. 11 bulan ni tak buka. Dia buka bulan Ramadan saja. Waktu mana? Selepas tarawih sampailah waktu sahur. Manusia ni, ya Tuhan, daripada Penang apa semua mai, penuh orang. Bukan apa pun, rojak saja. Rojak buah bukan ada special apa pun. Rasa pun bukanlah biasa ya. Tapi yang kata rezeki bulan Ramadan tu, 11 bulan dia tak menikah. Dia buka Ramadan saja boleh cover 11 bulan. Tuan-tuan, rezeki di bulan Ramadan ni tuan-tuan. Pada pertengahannya wa awsatuhu maghfirah, penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan pada penghujungnya kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Ramadan, setiap malam pada bulan Ramadan akan ada suara yang menyeru, wahai pencari kebaikan, terimalah, buatlah. Dan ada suara yang menyeru, wahai pelaku kejahatan yang dok buat maksiat ni, cukup-cukuplah, sudah-sudahlah. Setiap malam ada yang menyeru macam ni tuan-tuan. Ustaz, suara siapa pula dah duk seru malam-malam ni? Suara malaikat lah. Dia bisik kat telinga kita, hak nak buat baik tu buatlah, buat. Hak duk buat maksiat tu cukup-cukuplah, berhenti-berhentilah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita kena ingat tuan-tuan, bulan Ramadan setiap amalan sunat digandakan dengan amalan fardu. Amalan fardu digandakan dengan 70 kali ganda tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita solat sunat di bulan Ramadan tak sama macam kita solat sunat di bulan-bulan yang lain. Kita baca Quran di bulan Ramadan tak sama macam kita baca Quran di bulan-bulan yang lain. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanah bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka ditulis baginya satu hasanah. Satu hasanah tu digandakan dengan 10 pahala. Dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apabila kita baca alif lam mim, ditulis baginya 30 pahala. Itu untuk bulan-bulan lain. Bulan Ramadan tuan-tuan, Allahu Akbar, berlipat ganda lagi tuan-tuan. Bayangkan dalam bulan Ramadan kita khatam 1 kali Quran. Bayangkan dalam Ramadan kita khatam 2 kali Quran tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali punya duk khatam. Tuan-tuan, ustaz betul ke main 60 kali ni? Kami baca, nak baca 1 juzuk pun berketak. 1 hari punya berketak kepala. Ni sampai 60 kali ni betul ke? Kita pasal tak lancar. Bila kita lancak, tuan-tuan tanya orang hafiz Quran, hak lancak Quran betul-betul, 1 juzuk dia boleh habis dalam masa 20 minit, dia boleh habis. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu Madrasah Mazahirul Ulum ataupun di Kuala Lumpur ni hak tabligh punya markah tu, Masjid Seri Petaling, tuan-tuan pergi tanya, dalam Ramadan budak-budak tu khatam berapa kali? Ada hak yang dalam sembahyang tarawih satu hari main tarawih khatam 5 juzuk pun ada. Hak 15 juzuk pun ada, 1 hari baca. Tuan-tuan, kita dah buat terkejut pasal kita tak lancak. Kita dah lancak surah Yasin ya, pasal malam Jumaat, dengan surah Al-Mulk ya, pasal tiap malam dah baca. Mau kata buka surah Kahfi pun cukup. Surah Kahfi pun Allah. Tuan-tuan, pergi buka surah Maryam tengok, tergeliat lidah tuan-tuan kalau tak pernah baca. Tapi Quran ni bila kita asyik dah baca dah tuan-tuan, insya-Allah kita lancar. Kita sedekah di bulan Ramadan tak sama macam kita sedekah di bulan-bulan yang lain. Kita pergi umrah di bulan Ramadan tak sama macam kita pergi umrah di bulan-bulan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Kata Rasulullah, sekiranya telah tiba bulan Ramadan, maka hendaklah kamu mengerjakan umrah. Ini kerana umrah pada bulan Ramadan menyamai pahalanya seperti mengerjakan haji. Itu pasal Ramadan tuan-tuan di Mekah, Masya Allah, kelamnya manusia macam haji tu tuan-tuan, macam musim haji, berduyun-duyun pergi umrah tuan-tuan. Satu orang perempuan, satu orang kakak, dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia berkata kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni teringinlah nak pergi buat haji, tapi kami ni, keluarga aku ni ada seekor kuda ya. Seekor kuda tu sajalah yang suami dan anak lelaki dia duk guna untuk pergi cari makan. Bila musim haji Zulhijjah pun suami dan anak dia duk guna kuda tu duk pergi cari makan. Jadi aku tak boleh nak pergi buat haji. Dia berkata kat Rasulullah macam tu. Rasulullah kata apa? Kakak, apabila datang bulan Ramadan, pergi buat umrah. Pasal umrah di bulan Ramadan menyamai pahala haji. Tuan-tuan, nak abang apa? Betapa besarnya Ramadan ni tuan-tuan. Dan kita kena ingat, bulan Ramadan ni tuan-tuan bukan bulan untuk kita solat,
Bukan bulan untuk kita baca Quran, bukan bulan untuk kita sedekah, tetapi bulan Ramadan untuk kita mempertingkatkan lagi amalan kita kepada Allah. Sembahyang bulan lain pun kena sembahyang, Quran bulan lain pun kena baca, sedekah bulan lain pun kena baca. Tapi masuk Ramadan, sembahyang perbanyakkan lagi. Tarawihnya, sembahyang apa sunat-sunat lain tuan-tuan, duha dan sebagainya, tahajud tak tinggal mau tuan-tuan, kan? Quran kalau kata bulan lain, duk baca sehari semuka, kadang baca, kadang tak baca. Bulan Ramadan tuan-tuan, paling kurang, paling teruk 1 kali khatam Quran tuan-tuan. Mau azam, mau kunci macam tu tuan-tuan. Kalau kata bulan lain duk sedekah dah tuan-tuan, Ramadan ni lagi banyak kita bersedekah tuan-tuan. Dan moga-moga tuan-tuan, Ramadan kita kali ini tuan-tuan yang paling terbaik. Kita kunci, kita azam kunci betul-betul. Tak mau duk azam sampan macam tahun lepas tuan-tuan, banyak kelut ni. Tak mau. Tuan-tuan, kita azam betul-betul, kita kunci betul-betul. Ini kali Ramadan kita yang paling terbaik tuan-tuan. Pasal kita takut, kata Nabi SAW, betapa ramai orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa, melainkan lapar dan dahaga saja. Pasal apa tuan-tuan? Puasa tapi tak sembahyang tuan-tuan. Puasa, mata nanti pergi tengok benda-benda tak elok tuan-tuan. Tambah kita zaman ni, handset ni tuan-tuan, Allah, TikTok apa semua, dia buka nanti main hak yang menari, yang Allahu Akbar. Kita pergi bazar, yang perempuan ni hak menega pun pakai, hak orang pelanggan pun pakai, ya tuan-tuan. Allah, orang lelaki ni yang paling payah sekali mata. Mata ni bukan kata hak biasa, hak ustaz pun lambat lupa. Tuan-tuan, ni hak paling takut ni handset ni. Hak Facebook, cara Facebook, hak TikTok, cara TikTok, kan? Kita tak buka pun tapi dia lintah mai. Bila lintah mai, perangai tak elok, dia nak scroll tengok ke? Jahanam. Tuan-tuan. Puasa, telinga banyak dengar benda-benda yang tak elok. Tuan-tuan, puasa, mulut cakap benda-benda yang tak elok. Maki orang, cakap benda-benda lucah, mengumpat dan sebagainya tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini kita takut. Puasa tapi tak dapat apa tuan-tuan. Hak paling banyak sekali apa dia tuan-tuan? Puasa tapi tak sembahyang. Hak ni paling celau. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ini kali kita kunci betul-betul. Kita nak jadikan Ramadan ni tuan-tuan yang paling terbaik insya-Allah. Dan moga-moga kita keluar daripada Ramadan nanti tuan-tuan dalam keadaan Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita, dan moga-moga Allah Taala terima kita tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita takut tuan-tuan. Satu hari Nabi SAW panggil sahabat. Nabi panggil sahabat, Nabi naik mimbar. Nabi naik anak tangga yang pertama, Nabi kata amin. Nabi naik anak tangga yang kedua, Nabi kata amin. Nabi naik anak tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Nabi turun, sahabat tanya, ya Rasulullah, ni apa cerita ni? Tuan tak pernah buat macam ni sebelum ni, tak pernah buat apa, ni apa cerita ni? Nabi bagi tahu, aku naik anak tangga yang pertama, aku didatangi Jibril. Jibril mendoakan, celakalah bagi mereka yang apabila mendengar namaku, mereka tidak berselawat kepada aku. Nabi kata amin. Tuan-tuan, apabila kita dengar nama Nabi, kita tak jawab sallallahu alaihi wasallam, malaikat kata celakalah. Dan Nabi kata al-bakhil man zukirtu 'indah falam yusalli alayya. Orang yang bakhil ialah apabila mereka dengar namaku, mereka tidak berselawat kepada aku tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Dari Ramadan ni tuan-tuan, antara amalan yang perlu kita banyak tuan-tuan, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuan-tuan, Jibril mendoakan celakalah bagi mereka yang derhaka kepada kedua ibu bapaknya. Nabi kata amin. Tuan-tuan, siapa yang doa tu? Jibril, ketua malaikat, bukan pak menakan kita, bukan pak saudara kita tuan-tuan. Yang doa tu ketua malaikat Jibril alaihissalam. Yang mengaminkan doa tu siapa tuan-tuan? Kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata amin.
dan Nabi naik anak tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Malaikat Jibril mendoakan apa? Celakalah bagaimana mereka yang Ramadan berlalu tapi dia tidak juga diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mai dia macam tu, habis Ramadan pun dia macam tu, Ramadan mai tahun lepas pun macam tu, dia tetap macam tu juga. Tak semayang sopa tu juga. Masuk Ramadan tudung tak mau pakai sopa tu juga. Ramadan ke tak Ramadan ke dia tetap sama ya tuan-tuan. Allahu akbar. Ramadan berlalu dia tidak juga diampun oleh Allah. Malaikat kata apa? Celakalah. Nabi kata amin. Tuan-tuan, hak ni yang paling kita takut. Tuan-tuan, Ramadan pi tapi kita tidak juga diampun oleh Allah. Allah ni tuan-tuan, dia kira nak ampun kita ya. Yang kita ni kira nak buat dosa ya tuan-tuan. Allah ni ya Allah, dia punya maha pengampun dia tuan-tuan. Kira nak ampun ya tuan-tuan. Kita ambil dengan wudu. Kata Nabi, kita ambil wudu, gugur dosa-dosa kita. Kita salam dengan saudara kita sebelum kita nak lepas tangan, Allah gugur dosa-dosa kita tuan-tuan. Kita puasa di bulan Ramadan. Tadi hadis yang kita baca tuan-tuan, barang siapa yang puasa Ramadan kerana Allah, Allah ampun dosa-dosa dia yang terdahulu. Kita mayang tasbih pagi tadi tuan-tuan. Allahu akbar, mayang tasbih. Tuan-tuan buka hadis, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang sengaja, yang tak sengaja, yang dulu, yang akan datang. Allah ampun dosa-dosa. Orang yang semayang sunat tasbih. Orang yang puasa 9 Zulhijjah hari Arafah, Allah ampun setahun dosa yang sebelum, Allah ampun setahun dosa yang akan datang. Tuan-tuan, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semayang fardu ke semayang fardu yang lain antaranya diampunkan dosa-dosa selagi mana dia tak buat dosa besar. Jumaat ila Jumaat, Jumaat yang minggu lepas ke Jumaat yang akan datang, di antaranya diampunkan dosa-dosa. Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun lepas ke Ramadan ni tuan-tuan, di antaranya diampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan. Jadi Allah ni tuan-tuan dikira nak ampun kita ya. Tapi sedih pasal apa? Yang Ramadan berlalu dia tidak juga diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita muhasabah diri kita insya-Allah. Jadi moga-moga Allah taala ampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga Ramadan kita kali ni tuan-tuan lebih baik daripada Ramadan kita yang sebelum-sebelum ni insya-Allah. Dan moga-moga Ramadan kali ini kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah taala terima semua amalan-amalan kita insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi ingat sekadar dulu tuan-tuan, untuk pertemuan kali ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap, terkasar bahasa, saya mohon maaf. InsyaAllah ada jodoh kita jumpa lagi di lain masa insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna al jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.